أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالكلام. Kita masuk hukum yang kedua, hukum bangkai daripada ikan dan belalang. Kita tahu dalam ayat hari itu Tuhan sebut dengan jelas, Tuhan mengharamkan bangkai, darah babi dan yang sembelih bukan dengan nama Allah. Jadi nas satu hal, penghuraian nas satu hal. Ini kena faham. Memang ada kaedah ulama letak la ijtihad ma'an nas. Tidak ada ijtihad jika ada nas. Walakin hunaka ijtihadun fi fahmin nas. Tetapi di sana ada ijtihad untuk memahami nas. Ini yang tak clear, yang jadi berserabut kepala otak. Aku maki hang, hang maki aku kutuk hang, hang kutuk aku. Ni punca dia. Pasal apa? Pasal bingung. Senang bagi tahu faham tu. Sama lah macam isu bid'ah itu, tak habis-habis. Hadis ni kan Ustaz, Nabi kata bid'ah ni sesat. Betul hadis. Tapi saya tanya, bid'ah tu apa dia? Nak huraikan kalimat bid'ah tu apa? Bid'ah ni main daripada kalimat apa? Bid'ah ni dalam bab akidah ke, dalam bab amalan ke, apa dia? Tak erti. Tak erti tu serah pada ulama. Ulama yang hurai. Mu tak erti duk dia. Ni pasal hari ni semua nak cakap tu pasal. Jadi tujuan kita mengaji kita macam ni, nak tahu apa tuan-tuan? Nak tahu peranan ulama. Jangan mulut jadi capui. Tahu capui? Capui ni bahasa Pening. Pening kita tahu. Capui. Kita dapat mulut capui. Dia kata apa? Manusia pun orang, ulama pun orang juga. Lah, ulama orang juga. Tapi dia pakar. Dia ada kebolehan. Doktor tu pun orang juga. Tapi dia ada kepakaran. Sebab tu kita sakit jumpa doktor. Pandai pula nak cabut gigi pergi jumpa doktor gigi. Tuan-tuan nak cabut gigi jumpa doktor gigi ke jumpa doktor korak? Tuan-tuan gelak. Nak cerita tu. Jumpa doktor gigi Ustaz. Sebab dia belajar bab gigi. Tahu pun. Macam tu juga. Nak tahu bab tafsir, tanya ulama tafsir. Nak tanya bab hadis, tanya ulama hadis. Nak tahu bab hukum, tanya ulama hukum. Nak tahu bab nahwu, kena tanya ulama nahwu. Nak tahu bab balaghah, kena tanya ulama balaghah. Semua tu ada, apa susah. Ulama ada suruh cantik. Hari ni kita pergi langgur habis. Kononnya bila kita pandai hadis, kita pandai semua. Saya tanya satu soalan dia pada orang yang buat cakap ni. Dia kata, baik, ada tak tuan-tuan dengar mazhab Bukhari? Angkat tangan. Tak kira lah Bukhari tu ikut Syafi'i ke tak ikut Syafi'i ke. Ada kata ikut Syafi'i, ada kata dia faham sendiri, tak apa. Sekarang soalan saya tanya, ada tak mazhab fiqh nama mazhab Bukhari? Angkat tangan. Kalau ada. Mazhab Muslim ada. Mazhab Abu Daud ada dengar. Mazhab Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi. Pakar.
Pakar. Ni 6-7 orang saya sebut ni pakar. Bukannya macam kita mengaji. Sembang dia PhD hadis, ngajak pakai laptop. Mata arba'in je pun ngajak pakai laptop. Sekarang laptop rosak tak boleh ngajak. Mana mata arba'in pun tak hafal 40 hadis. Duk sembang dia PhD. Tirmizi tu tak buka teman-teman Sunan Tirmizi. Dia pakar hadis, hafal 700,000 kata. Tapi dia masih sebut ulama ni pakai hadis ni, ulama ni faham kod ni, ulama ni faham kod ni. Dia masih pakai mazhab, pakai ulama. Yang hari ni kita kata tak payah, kita ikut Quran Sunnah terus. Tak, Syafi'i pakai apa? Buku Cina. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Auza'i, Nakhai, Tabari, Imam Lais. Tak, mereka ni pakai buku Cina ke nan siang siapa? Tak, yang kita duk pening ni. Nak ikut Quran kan ikut ulama' Ustaz. Lah, Syafi'i pakai apa? Pakai Quran. Sumber dia 4. Syafi'i paling sikit daripada semua mazhab. Syafi'i paling sikit 4 je. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. 4 paling sikit. Hak lain tu Imam Malik ada qaul ahli Madinah lah, istishabul musalah lah. Imam Abu Hanifah ada pakai istihsan lah. Ahmad bin Hanbal hadis dhaif pun dia pakai. Di pok-pok ni mengaku ikut Hanbali, tapi hadis dhaif ni musuh sangat. Tok guru dia pakai hadis dhaif. Sebab orang tanya Ahmad bin Hanbal, "Syekh, kenapa pakai hadis dhaif?" Ni ada ulama lain pandangan. Aku lebih senang pakai hadis dhaif daripada pendapat orang lain. Tu Ahmad bin Hanbal ni pandangan. Ini pantang sebut dhaif dia. Campak tepi. Campak tepi. Kalau ulama buang hadis dhaif tu, tak ada dah hadis dhaif dalam kitab dia orang. Kalau tak boleh pakai langsung, campak buang, pasal apa Tirmizi tulis dalam kitabnya? Pasal apa Abu Daud bubuh dalam kitabnya? Pasal boleh pakai dah, sebab tu dia bubuh. Ini kena faham. Kena faham bab-bab macam ni kena faham. Hatta bab Israiliyat sekalipun, tuan-tuan tahu Israiliyat? Israiliyat ni cerita dia mungkin daripada ahli kitab. Apa pandangan ulama tentang Israiliyat? Tengok, kalau bercanggah dengan Quran Sunnah, tolak. Kalau bercanggah dengan akidah, tolak. Kalau bercanggah dengan logik, tolak. Tapi kalau tak bercanggah Quran Sunnah, tak tolak, tak bercanggah dengan akidah, tak bercanggah dengan logik, pakai. Nak pakai tak apa, tak pakai tak apa. Tu Israiliyat. Langsung tak ada kena-mengena dengan hadis Nabi. Pun ulama buh dalam kitab. Kita hari ni capui, mulut capui. Baru belajar mustalah hadis pun tak habis ngaji. Bolehlah baca Baiquniyah. Tu pun hafal haram dah. Baca lebih kurangnya. Baru boleh berani kata ni sahih, dhaif. Oh, kemat dah. Bang, saya nak bagi tahu tu je. Memang laisa hunaka ijtihadun ma'an nas, walakin hunaka ijtihadun fi fahmin nas. Itu kaedah ulama kata. Bukan saya kata. Nanti Syekh Mesir orang cakap. Kadang saya tanya juga bab khilaf ni, dalil ulama ni, dia orang jawab. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada hujah. Ulama ni rasa dalil ni kuat, ulama ni rasa dalil ni kuat, maka mazhab dia pakai pendapat itu. Itu je, bukan pasal tak ada dalil. Ni yang masalah hari ni. Kita dengan berani cakap mazhab ni tak ada dalil, mazhab ni tak ada dalil. No, ada dalil, tapi pada dia hak tu kuat, hak ni lemah. Pada pandangan dia, sebab tu panggil ijtihad.
Maka sebab tu ulama terbit kaedah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad satu orang tidak membatalkan ijtihad lain. Silakan. Sebab tu fiqh ni dipanggil bab furu'. Dibenarkan khilaf. Sebab tu bila sebut fiqh je khilaf. Dia sebut itu kan. Apa beza fiqh dengan syariat? Apa beza fiqh dengan syariat? Syariat ni yang very clear, tak ada khilaf langsung dah. Babi haram, clear. Sembahyang 5 waktu wajib, very clear. Zina haram, very clear. Arak haram, clear, tak ada khilaf. Itu syariat. Baik, tak mana haram babi tu? Jadi pasal. Langsung tak boleh ke nak masuk dalam vaksin ni? Ni nak buat vaksin ni. Langsung tak boleh ke ada unsur babi langsung ke? Ataupun boleh? Itu jadi. Kalau kita duk tekok bab-bab macam tu sampai bila tak tu? Duk tekok bab niat, duk bertekok bab usolli, duk bertekok bab kunut. Sampai 100 tahun pun tak selesai masalah. Tak payah bawa lah benda macam tu. Habis ustaz, kenapa nak pakai mazhab Syafi'i? Pakailah semua mazhab, boleh khilaf. Bila mai bab undang-undang, bab aturan, boleh ke kita kata pakai mana pun tak apa? Ni dia nak cerai bini dia. Dia cerai bini dia. Talak 3 terus. Jatuh. Kalau ikut Syafi'i jatuh 3. Walaupun sekali lepas jatuh 3. Oh, ikut mazhab lain tak jatuh 3, jadi 1. Sekarang ni undang-undang boleh macam tu kan. Tuan-tuan kena bayar saman, boleh tanya, ni nak saman ikut undang mana? Boleh. Boleh. Ha? Tak, saya tanya tuan-tuan ni. Tak nak jawab hak bodoh ni. Bukan, tak direma. Tak, pasal dia cakap macam orang ni bodoh depan dia. Dia rasa dia pandai. Dia tak tahu dia yang bodoh. Sekarang ni tuan-tuan nak kena saman. Sekarang tuan-tuan kena saman dekat Kuala. Nak ikut perbedaran Kuala ke ikut Teping? Dia tanya kan? Ikut Kuala. Walaupun tuan-tuan orang Teping, pasal main Kuala, saman parking, dia tengok undang Kuala. Kita boleh marah, tak boleh. Tak, Majlis Bandaran. Cik, pasal apa ikut Kuala? RM30, Teping RM10 ya? Boleh cakap macam tu? Tuan-tuan faham? Tentu faham. Sekarang Malaysia, dia pakai Syafi'i. Ikutlah. Hang sebut 3, jatuh 3. Saya nak ikut Hanafi. Berambut untuk seluruh Malaysia. Dia berambut gila. Undang-undang dia kena pakai 1, tak boleh pakai 2, 3. Jadi kacau. Undang-undang kena pakai 1. Maka sebab tu ulama buat keluar kaedah qaulul imam yarfa'un khilaf. Imam punya pandangan, maksud imam tu bukan imam sembahyang. Imam dalam bahasa fiqh bukan maksud imam sembahyang. Maksud imam dia adalah pemimpin. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Imam tu maksudnya pemimpin, leader. So dalam negara kita tertulis dalam perlembagaan tambah perak di perlembagaan kita ikut mazhab Syafi'i. Betul. Maka balik pada ayat Quran, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemimpin kamu. Pemimpin kata itu ikut. Faham tak? Itu kenapa dalam bab zakat tak ikut Syafi'i? Dah. Tu dah jadi fatwa negeri. Bodoh oi.
Negeri dah buat keluar fatwa boleh bayar zakat dengan nilai. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan tu. Buka fatwa Al-Buqainiyah karangan Imam Alimuddin Al-Buqaini, guru kepada Imam Sayuti, Mujaddid kurun ke-8. Buka kitab ada. Faham tak? Jangan duk pening kelapa. Kita kan ikut Syafi'i. Buat bertanya, masa bila data ikut Syafi'i? Wah, berkepala sedar. Soalan bodoh macam tu. Bukan masalah daftar tak daftar, ditulislah perlembagaan dah. Negeri Perak nak jadi MB pun tuan-tuan buka. Tuan-tuan ingat tak tahun 2008 BN kalah kat Perak? Ingat ke tak? Ke bapak lupa? Ingat masa tu parti yang dominan DAP. Tapi dalam undang tubuh negeri Perak, syarat nak jadi MB mesti Melayu, Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i. Tu syarat dia tulis. Mujuk ulama dulu cerdik. Kalau tak, tu dia. Ya ahloi jadi MB Pusat Perak. Badan muka. Tu ulama dulu cerdik. Tulis siap dah. Tu kata laduni. Faham bang? Sembang laduni, menentang apa ni? Itulah laduni. Ulama dulu ni dia Tuhan buka futuh. Dia boleh bayang akan datang apa jadi. Tulis siap-siap. Nak jaga agama ni. Pokok ngarut ni laduni tu boleh jadi atas hayat ke, mimpi besok jumpa hantu raya ke. Tu gila, tu bukan laduni. Laduni ni maksudnya Tuhan campak ke ilham dalam hati dia. Dia boleh bayang, imagine apa yang berlaku untuk manfaat agama. Sebab tu tuan-tuan buka dalam kitab fiqh pun ulama hurai tu, kadang-kadang orang dulu tak fikir benda tu. Contoh, datang buka dalam kitab fiqh, babi dan anjing termasuk keturunan dari keduanya. Tuan-tuan buka masuk keturunannya. Keturunan tu apa? Babi Ustaz. Anak babi tu babi je. Maksud keturunan apa? Kalau babi dikacukkan dengan binatang lain, babi kacuk dengan lembu, jadi anak bagaimana? Balu. Utuh laduni. Kalau jadi macam tu, tetap hukum dia haram. Tu maksud laduni lah, bukan pelik sangat. Boleh nak? Nak beritahu tu je. Saja je buka dimah. Kat luar ni panas. Dalam tu aircon sejuk sikit kan. Panas ni dia terus hingga 4. Okey. Maksud bangkai itu saya sebut itu dalam bahasa Arab maitun. Bidun tasydid, tanpa sabdu maknanya binatang. Maitun. Kenapa dipanggil maitah? Tu menunjukkan satu benda cukup lengkap. Contoh macam mana? Ikan dan merkit. Biasanya kalau ikan besar, ikan merah, boleh kata menyuan tak kotor. Juga boleh kata minum disekat, ada tak? Habis takak ada duit, angkat. Kalau duit dengan angkat. Ada termenu pergi kerat 2. Tak ada. Orang beli ikan besar tu dia kerat. Sebab apa? Kilo RM40. Kalau sekok tu 2,5 kilo, 100. Tak bila tahu lah nak beli ikan risi, ikan merah sekok. Itu pasal bini beranak beli juga lah. Macam mana? Ada tak boleh ikan lain, termenung tak boleh kata.
Laki dia tak apa, kata macam mana tak apa. Ini tak boleh. Ini belikan merah. Kilo berapa? Kilo RM40, seekor RM70, kilo setengah. Tu dia musuh buat lagi. Baik, kalau ikan tu, kalau beli sebelah, dia tak panggil samakah, dia panggil samak. Samak. Ikan. Kalau sebelah seketul, dia panggil samak. Kalau sempurna daripada kepala sampai ekor, samakah. Boleh lah. Mujur main. Kalau tak main apa, tak dapat. Kalau tengok TV cabut berita berita utama tu, buat ronjang apa kan. Lagi tengok internet pun boleh tengok lah. Pukul 10 lagi ada berita juga. Jadi ta tu menunjukkan sempurna. Jadi mana part pun bangkai tu tetap tak boleh. Daripada kepala sampai kaki. Ustaz, saya ambil lembu kepala. Boleh kan? Buat sup. Lembu dah mampus dah. Tak sembelih. Saya memang suka kepala. Ambil kepala. Tak boleh. Kaki pula. Kami di Mesir. Orang Mesir ni daripada kepala sampai kaki telan. Tuan-tuan, saya pergi ke masjid. Pasal. Kalau orang Melantik pergi masjid. Tak pernah tengok masjid Teping ke, masjid Kuala ni ke, orang jual kaki lembu. Ada? Tahu? Dan ada. Tak tengok. Sana tu dia, kalau kambing tu dia kupas siap. Dia buang kasut. Dia jual dalam. Mula sampai Mesir tu tengok. Kawarik. Buat sup. Tak kau. Buat mula-mula. Dapat kena bang. Kena sekali Allahu akbar. Allahu akbar. Clear. 3-4 ketui sorak balut. Dia mesti sejuk sedap makan. Mesti sejuk ni makan kaki tu sedap. Bagi panas. Musim panas jangan duk makan. Ngelupa. Tapi bala. Apa bala dia? Kira nak bendera nak tegak dia kacau. Jadi orang menikah seronok ah. Tak menikah naya. Tu, menentang tu. Rupanya patut dia pepulun bagi nak rock makan. Betul, badan jadi kuat, dia sedap. Badan kita jadi segar. Ini kalau buat makan rasa aku saya pom tak apa ini. Jadi tak boleh makan. Sebab maitah tu seketui daripada kepala sampai kaki. Kemas tak bahasa Quran. So maitah tu bangkai daripada kepala sampai kaki tak boleh. Any part of tak. Bahasa mudah. Baik. Yang kata bangkai itu apa? Binatang yang mati tanpa ada apa-apa. Kot penyakit kan. Kambing kena penyakit apa kau itu mampu. Kambing senang sangat mampu. Kawan-kawan bila kambing apa tu. Kambing ni mengada. Nak kena berobat, nak kena perangat pada malam. Kalau hujan ni tanpa musim hujan ni kena perangat. Ada kawan hamba Allah tu belah gerik tu dia perangat habis dengan kambing-kambing dengan reban-reban ni. Dia perangat dia tinggal. Api naik kuat. Habis dengan reban-reban dengan kambing-kambing. Besok main terang. Apa pun tak ada. Ambil pada muka. Tak ustaz, saya itu pada tadi tengok kambing ni siap pasang api. Yalah pasang api buh sabut sudah. Nah, yang api bubuh kayu getah sampai rumbun siapa suruh. Lebuh. Itu kandang. Itu kambing ni cerita. Kadang dia meragan, bunuh diri pun ada kambing. Dah, kambing pun bunuh diri. Saya tanya pasal apa? Stres. Kambing pun stres. Ingat orang dia stres.
Kambing pun ada masalah kot, awet lari ke apa ke kan, kena buang kerja ke. Dia pun stres. Jadi kalau dia mati tadi tanpa ada apa sebab, maka dia ataupun sembelih bukan dengan syarak. Sembelih bukan dengan syarak. Kita belajar syarat sembelih mesti dengan alat yang boleh menyembelih. Pisau, golok, apa-apa. Dan dia mati. Tapi kokok lah kambing mampu tak boleh. Susah lah kena guna. Gigi tajam, kokok ayam ni mampu tak boleh. Pakai tulang tak boleh. Dia kena ada pisau. Dia menyembelih. Dia kena putih urat dia apa semua. Dan syarat yang menyembelih mesti Islam. Contoh bir ni siapa jumpa ayam Cina jual. Ini sudah sembelih mah. Sudah sembelih. Siapa sembelih? Wah sembelih. Penat. Maka dia tak kira sah. Maka dihukum bang. Ada pun macam-macam lah. Sembelih masuk dalam parit mampu sembelih ayam, ada jenis ayam lepas sembelih lari. La ilaha illallah. Saya pernah beli ayam bang, sebab tu tahu. Ayam yang depa belah lah kebal tu ayam bodoh. Tak ada sembelih, kena hon lori mampu ya. Depa cerita yang usung ayam tu. Yang dia bawa lori yang satu lori tu. Kan. Kadang-kadang lori hon kuat sikit, lori belakang hon mampu. Itulah ayam yang kita makan. Contoh makan sedap sangat KFC nya. Itulah ayam. Kena hon lori pun mampu terkejut. Ayam darah tinggi lah. Mana kita tak kena darah tinggi makan. So kalau dia mampu macam tu apa hukum? Bangkai. Dia kena sembelih dengan cara syarak. Ataupun dah sembelih lari masuk dalam ayam, berendam dalam ayam mampu. Mati sebab ayam lemah. Bangkai. Banyak cerita. Sebab tu sekarang ni pun pejabat agama ada buat keluar lesen. Sembelih pun ada lesen. Tu dia. Bukan apa nak jaga. Nak jaga bab makanan ni kena jaga. Dan orang Arab zaman jahiliah dulu membenarkan makan bangkai. Dia tengok kami mampu boleh makan, tak ada masalah. Bila Allah Ta'ala mengharamkan tadi, maka mereka pun memperolok-olokkan orang Islam. Apa? Kamu makan apa yang Tuhan bunuh. Kambing tu tak sembelih mati sendiri, mana Tuhan bagi dia mati. Sedangkan kamu makan benda yang kamu sembelih dengan tangan kamu, maka turun ayat Quran. Sebab tu seronok jadi sahabat. Kalau orang tanya kita, di mana kelebihan sahabat? Mereka berada ketika Quran turun. Mereka melihat Nabi SAW. Mereka kadang-kadang hal mereka itu dikaitkan dalam Quran. Itu kelebihan yang tak ada pada kita. Kita tak ada keistimewaan itu, privilege itu. Sebab tu kewarakan, kesalihan, sikahnya para sahabat tidak boleh dipertikai. Contoh lambat riwayat hadis, contoh kan, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik turun pada siapa? Nafi' contoh. Nafi' mari kat apa nama Nakhai contoh. Nafi' tu boleh cek. Dia ni okey ke tak okey sebagainya. Tapi Ibnu Abbas ataupun tadi Ibnu Umar tadi tak boleh cek. Tak perlu cek. Bila title sahabat dia tak perlu cek. Dia ada satu kita panggil immunity. Immunity. Bukan masuk maksum, bukan. Dia ada satu level khas sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. So tak perlu cek. Ulama hadis yang letak standard tu.
Bila sahabat yang sebut, okey. Dan bersandarkan hadis Nabi pula, ashabi kan nujum, sahabat aku macam bintang, kata Nabi. Ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum, sahabat aku macam bintang di langit. Siapa pun yang kamu ikut, kamu akan dapat hidayah. Jadi cakap-cakap sahabat itu diterima pakai oleh ulama. Sebab apa? Mereka dapat daripada Nabi. Sebab itu ulama fiqh pun buat satu ketetapan, kalau sahabat yang bercakap bab hukum, kalau sahabat bercakap bab hukum dan perkara keimanan, dan cakap itu hanya terhenti pada sahabat saja, tak ada pun dia kata kami dengar Nabi cakap, maka ulama kata boleh pakai. Sebab apa? Sebab sahabat takkan ijtihad dengan otak dia benda yang bersangkut dengan hukum, tambah-tambah keimanan, mesti dia ambil daripada Nabi. Itu sedang ulama bahas. Panjang lah nak cerita bab tu. Sebab tu contoh hadis mursal. Hadis mursal ni daripada tabi'in terus ke Nabi. Contohnya daripada Qatadah ni tabi'in, maka Qatadah kata an Rasulillah, daripada Nabi. Dia tak sebut nama sahabat. Tak sebut nama sahabat. Ulama lain semua terima hadis mursal boleh pakai. Sebab yang jatuh tu kebargalan besarnya sahabat. Sahabat ni semuanya diterima, so tak ada masalah. Ulama lain semua terima mursal kecuali Imam Syafi'i. Syafi'i kata no. Sebab apa? Kebarangkalian ada di antara tabi'in tu, mungkin dia ambil pada tabi'in lain juga, bukan direct pada sahabat. Nampak? Itu kata ijtihad. Faham tak? Sebab tu jadi khilaf. Jangan duk pelik. Pasal apa mazhab dia kata lain? Tahu pasal apa? Ni dalil ada. Kita duk mula nak tekak. Oh ni Syafi'i tak jumpa dalil tu. Faham lupa dah sedap ni terus. Oh hang jumpa dalil. Hang hidup turun apa? Kurung ke-15. Syafi'i huruf ke apa? Kurung kedua. Orang kurung kedua tak jumpa hadis, kurung ke-15 jumpa. Akal letak mana akal? Ni letak mana? Bukan pasal jumpa ke tak jumpa. Masalah nak memahami hadis tu, nas tu. Oh no. Ni bukan nak belajar jadi ahli fatwa lah. Tuan dan lepas ni khatam kitab ni, dan tulis itu ahli fatwa. Kacau. Hampa tahu tak, aku dah khatam dah tafsir ayat hukum. Lepas ni kalau nak tanya bab hukum, tanya aku. Kacau. Dah, kita mengaji ni nak tahu je macam mana ulama buat keluar dalil tu je, nak tahu. Baru belajar ayat Quran, hadis belum belajar ni. Jadi syarat nak jadi mujtahid ni, ulama kata ada 16 syarat. Tak banyak, 16. Syarat pertama ilmu Quran. Dalam ilmu Quran tu ada 16 cabang pula. Agak-agak boleh tak? Saya pergi satu seminar di Insaniah Kedah, di Kuala Keting. Sebab saya dengar ada ulama Azhar datang, saya pecut kereta daripada Perak pergi Kedah. Nak jumpa Tok Guru, bukan senang. Kita nak pergi Mesir tambang berapa ribu, mereka main sini, pergi dah dengar. Dia mengajak 30 tahun dah di Azhar, bukan 30 hari, 30 tahun jadi pensyarah. Dia pun cerita pumpang-pumpang. Dia kata dari mujtahid ada 16 syarat. Aku satu syarat pun tak ada. Dia harap PhD dah syariah, ngajak 30 tahun Azhar, satu syarat pun tak ada. Kita yang bahasa Melayu, bahasa Arab haram berapa patah je tahu. Baru tanya nahu je. Mubtada ada berapa jenis? Pindah. Syarat mubtada ada berapa? Ada syarat. Mula nak pelempang.
Belum tanya Saddam Musaddal khabar lagi. Mampu tak tahu. Tak tahu nak tampar Ustaz, tak tahu duduk di India. Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi, antara pengasas Madrasah Deoband di India. Rupa-rupanya India dah haramkan pengajian hadis. Kerja India. Sebab pada diorang madrasah ni jadi tempat melahirkan orang yang menentang kerja India. Sebab tu sekarang ni Madrasah Deoband ni dah pergi ke Afrika, dah pergi ke Myanmar. Malaysia tak ada agak. Kita tak siapa nak mengaji. Bang nak mengaji hadis 10 tahun. Saya tanya, saya jumpa satu maulana, mengaji berapa tahun Syekh? 10 tahun. Allah. Duduk bersila mengaji 10 tahun. Boleh bang? Tak ada. Qala al-musannifu qala an sami'tu an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun mengaji macam tu. Boleh? Tak ada. Pakai dah. Baru dengar 5 hadis ni lena. Bukan maulana, maulina. Jadi Syekh saya bagi tahu, tok guru pada tok guru dia, Maulana Zakaria Kandahlawi bagi tahu, 30 tahun selepas dia mengajar hadis, 30 tahun mengajar hadis, dia kata bahawa semua mazhab yang aku tahu, dia kata masing-masing ada dalil nas Quran dan sunnah dalam fatwa ijtihad. Cuma kita aja yang tak tahu dari mana kuat dan tak kuat. Contoh, Abu Hanifah ada 100 syarat untuk nilai mana nak pakai hadis dan Quran. 100 syarat. Syafi'i ada 70 syarat. Kita ada berapa? Kita ada berapa? Syarat kena tampar. Nak kena makan pulpuk. Sebab tu dia buat mazhab. Dengan otak yang Tuhan bagi pada dia, kebolehan bagi dia, dia letak 100 guideline untuk nukilkan hadis ni macam mana nak faham. 100 guideline Abu Hanifah. Syafi'i 70. Abu Hanifah lepas dia ijtihad satu-satu hukum, dia bawa hukum tu, dia bawa depan ulama Baghdad. Dia tanya ulama tafsir, tanya ulama hadis, tanya ulama lurah, tanya ulama bahasa, tanya 100 ulama, baru tulis dalam kitab dia. 100 ulama setuju, aku sokong, baru tulis dalam kitab. Tu Abu Hanifah. Kita megah siap PhD 2 tahun. PhD tak kucing apa, duk nukil kau orangnya. Ambil kitab orang tu, kitab orang ni, pergi temu ramah orang tu, temu ramah orang ni. Apa pandangan korang tentang mazhab Syafi'i? Tu dia sembang kemas. Kajian tentang mazhab Syafi'i, bukan pergi terjun, pergi tengok. Saya tanya mazhab Syafi'i ada berapa mazhab? Syafi'i pun ada berapa mazhab Ustaz? Ada tarik berapa? Penat. Tarik apa dia Ustaz? Penat nak cerita. Yang duk sembang hebat Bukhari mengajak Bukhari. Saya tanya satu soalannya, daripada Bukhari nak sampai kita ada berapa turuk? Boleh jawab? Daripada Imam Bukhari itu ada berapa anak murid dia yang mengaji betul-betul mengadap dengan dia khatam, yang sampai kepada kita ada berapa tarik? Abang Ustaz? Macam tu Ustaz. Tu payah nak cerita. Yang betul-betul mengadap Bukhari itu, ulama riwayat ada 1000 orang. 1000 orang yang riwayat seketui daripada mulut Imam Bukhari. Yang sampai pada kita hari ini cuma satu. Agak-agak kita pandai lagi daripada orang zaman tu. Nak tanya kan? Tak, bukan apa. Saya cakap tu nak bagi tahu yang kita ni bengong je, tu je. Tujuan kita mengaji ni nak bagi tahu yang kita ni bengong, tu aja. Kalau rasa pandai, maknanya belum mengaji. Bukan saya yang cakap, Imam Syafi'i yang cakap.
Kalau rasa pandai itu belum mengaji nama dia. Sebab apa? Dia tak nampak lautan ilmu lagi. Baru khatam satu kitab rasa pandai dah. Bukan dia. Faham bang? Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya syaitan mewahyukan. Nampak? Syaitan pun wahyu juga. Masuk wahyu tu apa? Bisik. Syaitan bagi ilham pada geng-geng dia. Siapa dia? Geng Abu Lahab and the gang. Mana? Awliya juga. Awliya syaitan. Sebab tu wali ada dua, waliullah dengan wali syaitan. Pilih nak wali mana? Liyujadilukum, untuk berdebat dengan kamu. Wa in ata'tumuhu, jika kamu taatkan kepada mereka, innakum lamusyrikun. Hampa pun sama ada geng dengan depa. Maknanya orang kafir ni dia suka main-main, memperolok-olokkan ajaran Islam. Ya. Macam itulah Pak Korban keluarlah statement orang Islam ni ganas semelih lembu. Tuan tahu siapa jawab? Bill Gates ke siapa jawab? Saya tanya. Bukan Bill Gates, seorang lagi yang buat Facebook, nama apa? Yang tu pun tak tahu. La ilaha. Mark Zuckerberg. Orang duk heboh dalam Facebook ni. Orang Islam lah, untuk orang Islam sembelih lembu apa lah, buat naya binatang lah, sembelih lembu. Mark Zuckerberg jawab dalam Facebook dia, Pak Zara sembang lah, Pak sayang binatang lah, apa lah ya, McDonald, KFC tiap hari sembelih ayam tengok apa tak isi pun. Dia jawab seperti dum kena sedih kepada orang Islam. Sembelih lembu, kambing untuk apa? Untuk sedekah pada orang miskin. Hampa sembelih lembu, burger bagi orang kaya makan. Yang jawab bukan orang Islam, orang kafir sendiri jawab. Sebab ada orang di kafir sendiri pun yang faham Islam tu cantik. Tolong jawab. Tak payah ulama tolong jawab. Dia tolong jawab. Dia pula orang terkenal. Baik. Maka bangkai haram dengan sebab nas yang qat'i. Dan banyak hadis pun sebut. Ada perkhususan pula. Tadi umum, bangkai tak boleh. Tapi ada hadis uhilla lana maitatan. Yang saya mengaji dulu ada ta, sini tak ada ta. Wallahu a'lam. Kalau itu kaedah nahwu boleh dulu. Kaedah nahwu bukan kaedah hadis. Kalau berpisah antara fi'il dengan fa'il dengan huruf, boleh bang? Boleh lah, nanti sikit lah tambahan. Kalau berpisah antara fi'il dengan fa'il ada huruf, tu ada huruf tu. Lana, lam tu huruf jar. Na tu majrur dengan la, tapi dia mabni. Penat kerja nahwu ni bang, saja je. Jika berjarak antara fi'il dengan fa'il, boleh digunakan muzakkar. Tak payah guna muannas. Walaupun maitatan tu muannas, perempuan. Maitah, dua bangkai. Sebab saya mengaji dulu ada riwayat baca uhillat, baca ta. Uhillat lana maitatan. Maitatan tu jadi naik fa'il. Mana Allah Ta'ala menghalalkan, dihalalkan kepada kami ataupun kita dua bangkai dan dua darah, kata Nabi, as-samaku wal jarad. Samak, ikan. Nabi sebut samak, ikan. Mana-mana ikan pun boleh, tak ada masalah. Wal jarad, belalang. Wal kibat, kibat ni hati. Orang Mesir dia suka kibdah, dia panggil kibdah. Kita ni tak, orang Melayu ni orang Melayu cakap makan hati tu lain. Makan hati ulam jantung. Macam cerita Piramli, makan hati bagus juga, makan hati kata Piramli. Orang ni makan tulang, kau dapat juga makan hati. Hati ni jarang orang Melayu kita makan, tapi Arab tu suka sangat.
Potong-potong digoreng, makan dengan roti macam tu ya. Sedap. Saya try buat balik. Habis daging kat Mekik tu, habis. Pekat try buat. No. Kak yang darah rendah ni duk makan. Anak beranak ke apa kan, kurang darah ni ambil. Hati lembu ke hati kerbau ke buat goreng ngap. Tapi orang Melayu makan minyak tu, orang Melayu makan ayam pun seketul. Orang Arab makan ayam sekok corang, paling kurang sebelah. Saya mula sampai lu tengok Arab makan buruk entah ke darah kan. Makan ayam sekok seorang. Dalam aku pun baloi sekok seorang. Itu kutuk Arab buruk entah ke darah. Kita pun sama. Rupanya boleh makan sekok. Nasi sepinggan ayam sekok. Terang. Itu dia. Tu tak boleh? Try. Jangan. Sekejap lagi berterabuk mana-mana. Tak makan ada, makan hati banyak tu. Nak idea apa? Ambil pergi 1/2 kilo makan. Baru badan jadi kuat. Ni Melayu makan daging banyak tu. Kami makan daging 1 kilo seorang. Daging. Tengoklah badannya lah. Gaduh. Awak lah nak tak mau besar. Nak besar apa? Makan nasi sampai belacan. Itu ikan kering. Mana otak nak cerdik ni? Bukan saya hina makanan dah. Jangan duk banyak sangat makan benda tak sihat ni. Ikan kering, ikan kasam, buat-buat rasa tu sudah. Itu yang ada. Ikan kering, ikan kasam, ikan bilik. Ikan kering, ikan kasam, ikan bilik. Itu tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Bik makan telur ayam kampung tak apa. Bela ayam untuk makan telur kampung tak bagus. Tuan dulu ada boleh orang kampung ada boleh itik angsa, itik ayu apa dah. Dah tak ada. Orang kampung pun action. Nah, makan ayam pekat. Main ayam kampung. Goh sangat. Nak juga ayam Cina. Nak macam mana? Betul duk kampung buatlah rebab dekat rumah. Jangan ada lepas ayam pergi patuk bunga orang lah apa lah. Itu kacau lah. Buat rebab dia tu. Jadi tak ada lah kita bergantung dengan ayam Cina. Ni gaduh. Oh Ustaz, ni lah. Ayam mahal, sayur mahal. Tengok tanah belakang rumah 2 ekar kosong. Babi parking belakang rumah. Tanah ke menduan. Nak cangkui buat sayur 2 batas pun malas. Bukan orang sini, tempat lain. Orang sini bagus. Ni tempat lain. Belah-belah. Belah-belah ni. Wah. Dah mana? Jawang. Jauh sikit. Kadang jawang tadi. Nanya aku. Buat. Tanamlah sayur. Setakat nak tanam sawi. Kacang pin, kacang tu apa? Yang paling senang tu. Bendi tu. Cukup senang. Ustaz cakap saya pernah buat. Sebab tu saya cakap. Saya ingatkan tanam sayur ni susah. Kami pun try lah buat sekali. Masa diipuh lah tanah sikit belakang rumah. Alhamdulillah. Jenuh sayur. Siap bagi kat ofis ni. Berbakui-bakui bawa kat ofis bagi. Nah, ambil balik. Nak dapat mana sayur? Tanam. Tanam kat mana? Belakang rumah. Ni gaduh. Sayur mahal. Cabai pun beli. La ilaha illallah. Awaklah balong betara tu. Tapi dah ambil cangkui belakang rumah. Tanam sayur. Gaduh sayur mahal. Maka dalil tu mentakhsiskan walaupun hadis, tapi dia boleh mentakhsiskan ayat Quran. Bila Nabi kata dihalalkan kepada kami 2 bangkai, masuk bangkai dia mati sendiri ataupun kita angkat kita katuk dia, tak payah sembelih. Oh penat bang kalau ikan kena sembelih. Bang cuba bayang ikan kena sembelih. Penat nelayan. Kalau soal banyak ikan sardin lah, ikan sardin. Sekali angkat 2 tan. Dia pisau.
Ampui. Tak ada. Tu kata Islam tu mudah. Tu kata Islam tu syariat Islam tu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hadis Nabi tu sebut sebab apa? Ada satu lagi hadis bawah tu. At-tahuru ma'uhu. Hadis tu panjang. Hadis tu panjang. Tuan-tuan boleh buka dalam Bulughul Maram ada hadis tu. Panjang cerita. Bulughul Maram karangan Imam Ibn Hajar Asqalani, guru kepada Imam Suyuti juga dalam hadis. So Tok Syekh kita ambil sekerat daripada hadis tu. At-tahur, baca ta bagi atas. Ta bagi atas maknanya membersihkan. Sebab tu air wuduk tu, air tu dipanggil waduk. Wuduk tu perbuatan kita ambil semayang tu. Air tu panggil waduk. Waw bagi atas. Itu bahasa Arab. Mana air untuk ambil wuduk dia panggil waduk. Tu dia. Boleh? Macam tu kat sini. At-tahur ma'uhu. Mana air laut tu walaupun kita nampak dia masin, geli kita rasa, tapi dia boleh menyucikan najis, boleh ambil wudu, boleh angkat air besar, boleh basuh makanan, boleh. Lalu tak lalu makan tu belakang kira. Jadi kalau ikan senang cerita, tak payah pakai garam lah. Abang-abang kita yang duduk mancing ikan kat laut tu kan, tak payah basuh dengan ayak lain, basuh dengan ayak laut dia. Ambil ceduk-ceduk. Jadi automatik cuci pun cuci, garam pun dia. Tak payah pun garam dah. Lalu tak lalu belakang kira. Goreng. Boleh. Jangan duk campur ikan hidup-hidup dalam kuali. Sebab apa? Dalam ikan tu ada tahi. Dia kacau. Ada? Nah, ada. Ini kacau. Tak mau cerita apa tu. Al-hillu maitatu, dan halal bangkainya. Mana ikan boleh dimakan. Bukan ikan je, segala apa dalam laut, mazhab Syafi'i kata boleh. Kerang ke, sotong ke, lala ke, apa lagi? Kepah ke, lokan ke, segala apa terbit dalam laut boleh. Kena sembelih tak payah. Walaupun ikan tu besar, jos. Jos. Mana tahu minat makan jos. Rupanya jos ni dia makan ikan dah, dia makan sirih dah. Sial hamba Allah, harap sungguh. Dia tangkap hamba Allah tu naik, dia kerat sirih dia. Itu campak dia masuk laut. Tergedi-gedi hamba Allah termampui. Sial. Pasal apa? Sirih tu mahal. Tahu lah kita tak nak makan. Ni geng Ya'juj Ma'juj ni lah. Saya bagi geng ni, geng Ya'juj Ma'juj, semua telan. Tak usah kata sirih ikan jos. Semua telan. Kelawar terang, katak terang, bewak settle. Apa melintas terang. Tu Ya'juj Ma'juj ni spesies. Semua terang. Kalau rumah kita tu sekarang cicak penuh atas rumah. Selagi tikus lari. Buka belakang pintu, katak muak belakang pintu. Rumah Cina tak ada. Cicak tak ada, tikus tak ada, katak pun tak ada. Kalau ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Settle. Cicak tu hidup-hidup ngap masuk perut. Haram sungguh. Bagus, protein. Kacau sungguh. Baik, bab tu lagi ada lagi masalah. Allah, ini tak buat jam dah. Kacau. Nasib baik ada handset. 2 minit. Tak ada cerita ni. Jadi hadis tu panjang tu, tengok dalam kitab tuan-tuan. Jadi ada sahabat, antaranya itu Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni antara panglima Islam yang cukup terkenal dengan pembukaan Syam.
bolehlah buka lah sahabat sikit kan. Carilah video-video tu bagi anak kita tengok. Sekarang ni video je ada. Tapi tak tahu lah bahasa Melayu ada tak. Itu saya dapat sepi adalah cerita sikit sejarah. Dia buat dalam bentuk bukanlah animasi sangat, macam kartun bodoh je lah. Boleh lah. Dia cerita sikit macam mana pembukaan Qadisiyah, macam mana Rom jatuh, macam mana tentera Mongol lawan tentera Jalut, apa nama dia, tentera Fatimiyah di Ain Jalut, macam mana. Seronok lah tengok. Daripada baca buku boring. Baca buku 5 minit 5 minit lepuh. Kita tengok dalam bentuk cerita. Sekarang YouTube pun ada, tengok macam mana siarah Islam, macam mana Sayyidina Umar buka Mesir, macam mana buka Parsi, tengok siarah tu menarik. Ya? Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni antara paling Islam yang sangat terkenal dengan pembukaan Syam, Rum Timur. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dengan sahabat-sahabat lain jalan lapor punya lapor, duduk jalur tepi pantai. Sahil nama tepi pantai. Syatik pun tepi pantai. Dia ada dua bahasa Arab situ. Jadi tengok-tengok ada ikan besar terdampar. Saya pun jenuh nak faham hadis tu ikan apa. Cek dalam web tadi, rupanya ikan tu pada saya tak ada ikan lain, ikan paus. Spesies ikan paus lah, besar. Sebab apa? Bila Abu Ubaidah bawa keluar dia punya rusuk tu sama tinggi dengan orang. Ikan apa? Kalau tulang rusuk sama tinggi dengan orang, ikan apa? Takkan ikan temenung kot. Ikan jos pun tak besar tu. Dah tentulah spesies paus. Spesies itulah. Sebab dalam Arab ni, kalau ikan besar dia tak panggil samak, dia panggil hud. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu sama. Ikan bilis pun ikan temenung pun ikan jos pun ikan paus pun ikan. Senang. Bahasa Melayu, bahasa paling senang. Saya makan, dia makan, kami ramai-ramai makan. Makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Dah makan ke belum? Sama. Arab tak mau. Makan pagi lain, makan tengah hari lain, makan petang lain, makan malam lain, makan sikit lain, makan banyak lain, sedang makan lain, telah makan lain, kami lain, depa lain. Nak hafal itu 32 wazan kena hafal dalam kepala. Melayu paling senang. Tu pun puak-puak ni duduk 3 keturunan kat Melayu, haram tak dia cakap Melayu. Berpedendang masuk Sungai Perak. Jemaah. Hud mana ikan besar. Ingat dalam surah Kahfi? Nabi Musa sebut Hud. Nabi Musa bawa ikan. Ikan tu ikan besar. Mana bukan ikan temenung, bukan ikan siakap. Ikan siakap. Apa ada barang ikan siakap? Ni mana ikan jenis ikan besar tu? Spesies besar. Tapi mungkin dia kerat-kerat ikut jangan Allah Alam. Hud. Jadi hud mana ikan besar. Macam Nabi Yunus, ditelan oleh ikan besar, hud dipanggil. Dia tak panggil samak. Jadi sahabat tadi ambil makan, dah mati lah. Ikan tu dah mati, terlampau mati. Ikan paus ni rupanya lemak dia banyak. Jadi sahabat kata ni, daripada kami berjalan ni, daripada kuih sampai jadi gemuk balik. Nak cerita macam tu. Punya banyak makan. Mana bukan makan sikit-sikit, makan banyak-banyak. Maknanya Nabi tahu cerita tu, Nabi pun minta sikit. Nak rasa. Maka jadi sunnah. Maknanya boleh boleh. Itu cerita dia. Panjang. Tinggal apa tu? Bawah pula. Last 2 minit. Apa hukum janin? Janin ni bukan janin orang. Janin binatang lah. Tuan-tuan sembelih lembu, kan? Apa lembu buntin. Belah-belah perut ada anak lembu dalam tu.
Apa hukum? Ya, apa hukum? Maka khilaf ulama. Nampak? Khilaf ulama. Tu kata fiqh. Pasal apa? Mesti tak ada dalil. Kalau ada dalil, settle. Ikhtalafal ulama fil janin. Maka ulama khilaf dalam bab janin. Yang kita sembelih mak dia. Mak lah. Pak mana ada anak dalam perut. Yang kita abang-abang haji ni mengandung juga tapi tak beranak. Orang jantan bila menikah 3 tahun je mengandung sama, tapi beranak haram dah. Dia perut sama nek dengan bini, tapi bini beranak je kurus, kita haram tak kurus. Itu senang hati. Sebab apa? Makan banyak. Mak dia lah keluar mati. Sama ada kita sembelih tu dengan sebab sembelih tu dia keluar mati pianak tu, ataupun kita dah belah perut bawa keluar baru mati. Macam mana hukum? Tengok. Abu Hanifah kata tak boleh pakai. Abu Hanifah kata tak boleh makan. Pasal apa? Sebab dia mati. Kalau keluar hidup boleh sembelih, boleh makan. Itu Abu Hanifah punya pandangan. Sebab apa? Sebab dikira bangkai. Imam Syafi'i pula pandangan, Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya pandangan, dan Abu Yusuf. Abu Yusuf ni siapa? Orang kanan Abu Hanifah. Abu Yusuf dengan Muhammad. Ingat, bila sebut Abu Yusuf dan Muhammad, maksud Muhammad Syaibani. Bila sebut Muhammad tu Muhammad Syaibani. Dua orang ni boleh katakan orang kanan Abu Hanifah. Macam Imam Syafi'i, orang kanan dia siapa? Muzani dengan Rabi'. Kena tahu sikit benda macam tu kan, sikit-sikit. Mana? Imam Syafi'i, Abu Yusuf dengan Syekh Muhammad kata boleh makan. Pasal apa? Sebab anak lembu tadi tu dikira disembelih macam mak dia. Sebab apa? Ada dalil. Ada dalil punya. Mana? Zakatul janin, zakatu ummi. Hadis tu Abu Daud riwayat. Hadis tu riwayat Abu Daud. Zakah sembelih zal. Jangan silap. Sembelih ni zal, bukan zai. Zai itu zakat. Jangan silap sebut. Sebab tu bila baca Quran jangan silap makhraj. Kalau dengung tak cukup tu boleh maaf lagi. Kalau silap sebut huruf, lari makna. Kita dah mengubah makna Quran jadi haram. Sebab tu belajar sebut betul-betul zal, zakah. Maksudnya sembelih. Kalau zai lain. Itu ada beza. Zakatul janin, zakatul ummi. Habis. Takkan Abu Hanifah tak jumpa dalil ni? Takkan Abu Hanifah tak jumpa dalil ni? Mustahil Abu Hanifah tak jumpa. Habis kenapa dia kata tak boleh? Sebab dia pegang Quran lebih kuat daripada hadis. Macam tu. Macam bab wuduk lah. Kenapa Syafi'i kata pegang bini batai? Kan kata ada hadis Nabi pegang kaki Aisyah. Ni kata ada mulut capui. Syafi'i tak jumpa hadis tu. Kemas. Dah, bukan tak jumpa. Syafi'i kata ayat Quran tu terang, very clear. Sentuh. La mastumun nisa, sentuh. So Quran lebih kuat daripada hadis. Dia tak boleh menghapuskan hukum dalam Quran. Itu Syafi'i punya dalam bab tu. Sebab tu kita kena cermat. Jangan kata tak jumpa dalil lah ni nipa ni. Dah. Abu Hanifah tahu ada hadis ni, tapi Abu Hanifah tak pakai. Sebab apa? Dia kata Quran lebih clear dalam bab ni pada pandangan dia. Tak ada masalah kan? Jadi bab ni ikut Syafi'i. Tak ni ikut Syafi'i. Tuan-tuan sebenarnya lembu-lembu kelak-kelak. Lah ada anak lembu dalam. Tengok dah mampus dah. Tengok. Buat rebus elok. Boleh dia makan sekali. Sebab apa? Dia ada kaedah fiqh pula dalam situ.
Mazhab kita Syafi'i ada buat kaedah fiqh pula. Apa kaedah dia? Mudah je, pendek, tuan-tuan boleh hafal. At-tabi' tabi'. At-tabi' tabi'. Tu kaedah dia. Yang mengikut, dia ikut. So anak dia ikut mak dia. So mak dia kena sembelih, anak pun kira sembelih. Oh, tu kaedah fiqh dia tu. Boleh. Ayam mana mengandung, ayam telur. Tuan-tuan jangan buat lawak. Wallahu a'lam. Jumpa lagi bulan depan. Bulan depan apa? Tahun depan. InsyaAllah. Rupa seronok mengaji kat luar ni no. Pandai tu imam buku kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma rahmat rahim.